Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Siti Arbaya binti Ahmad, dan kita akan bincangkan contoh soalan diod semiconductor. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, ada satu raja tu dia menunjukkan satu letak untuk menguji kekondaksian komponen X. Dia tunjukkan gambar raja seperti ini. Dia nak kamu tahu, soalan ni dia nak kamu tahu apakah nama komponen elektronik X tu. Ya, ni di sini. Okey, di sini adalah komponen elektronik X. X itu adalah agak-agaknya apa nama komponen elektronik itu? Itu adalah sejenis diod. Okey. So apa fungsi diod ni? Diod ni dia adalah komponen yang membolehkan arus elektrik tu untuk mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, diod semikonduktor dia boleh dibuat dengan menyambungkan semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N. Diod semikonduktor juga dipanggil sebagai diod simpang PN. Jadi, apakah nama komponen itu? Itu adalah diod. Okey. Kalau yang kat bawah yang bentuk bulat X itu apa ya murid-murid? Itu adalah mentol. Dan di bahagian kanan itu adalah sel kering di mana kita sambungkan dengan suis. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Tandakan tik pada jawapan yang betul. Komponen X membenarkan arus mengalir dalam. Okey, X tadi tu apa? X tu adalah diod. Okey, dia benarkan apa? Dia benarkan arus mengalir satu arah ke dua arah? Betul tu murid-murid. Komponen X tu dia benarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Jadi jawapan dia adalah mengalir pada satu arah sahaja. Okey, kita tengok yang berikutnya. Apabila suis dihidupkan, apakah yang akan berlaku kepada mentol? Berikan sebab. Kita ada satu susunan di mana diod itu disambungkan dengan bateri. Cuba lihat. Okey, cuba lihat. Ini adalah diod di mana simpang P dia disambungkan dengan terminal negatif bateri. Nampak tak? Dan N dia disambungkan dengan terminal positif bateri. Kita tengok yang lagi satu. Jika saya keluarkan diod tersebut menjadi lukisan seperti ini, maka nampak tak P itu disambungkan dengan terminal negatif bateri. Bagaimana dengan N? N itu disambungkan dengan terminal positif bateri. Boleh nampak ya? So, ini adalah sambungan dipincang songsang. Kenapa? Sebab N sambung dengan positif, P sambung dengan negatif. Jadi, sambungan ini namanya sambungan dipincang songsang. Kalau pincang depan macam mana? P sambung positif, N sambung negatif. Itu adalah dipincang ke depan. Itu cara kita nak tentukan sama ada dipincang depan atau dipincang songsang. Now, kita tengok konsep terlebih dahulu. Bila kita tutup ataupun rapatkan suis tu, bila kita rapatkan suis tu, maka kita dapati bahawa apa? Arus boleh atau dibenarkan untuk mengalir, betul tak? Jadi, kamu rasa apakah yang berlaku kepada mentol? Cuba lihat. Dekat P kita ada lohong. Dekat N kita ada elektron bebas. Nampak tak N tu? Dekat N tu ada elektron, dekat P tu ada lohong. Jadi, apa yang berlaku kepada lohong dan apa yang berlaku kepada elektron? Cuba murid-murid fikirkan. Okey, cuba lihat ni. Lohong dia akan ditarik ke terminal apa tu? Terminal negatif. Maka cuba tengok dekat
elektron pula. Elektron dia akan ditarik ke terminal positif. Jadi bila pergerakan itu menjauhi, di tengahnya itu adalah lapisan susutan. So nampak tak bila P bergerak menjauhi lapisan susutan, N pula bergerak menjauhi lapisan susutan. Nampak tak apa yang berlaku? Lapisan susutan makin lama dia jadi semakin besar. Bagaimana dengan voltan simpangnya? Voltan simpangnya adalah lebih besar daripada voltan sel. Jadi rintangan diod pun dia akan bertambah. Jadi bila rintangan diod bertambah, maka hanya ada sedikit saja arus yang mengalir. Mengalir melalui diod. Jadi murid-murid rasa kalau ada sedikit saja arus yang mengalir, maka mentol tu, kamu rasa dia akan menyala atau tidak menyala? Betul. Mentol itu tidak menyala. Kenapa? Kerana, cuba teka kenapa? Ya, kerana susunan ini adalah diod dipincang songsang. Jadi bila diod dipincang songsang, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Arus tidak dapat mengalir. So ini adalah voltan simpang. Jadi voltan simpang ini semakin besar, maka bila voltan simpang semakin besar, arus tu dia hanya sedikit saja arus yang mengalir melalui diod. Mentol akan jadi tidak menyala. Jadi menjawab kepada soalan tadi, apa yang berlaku apabila suis dihidupkan? Ya, betul tu. Bila suis dihidupkan, mentol tidak menyala. Berikan sebab. Dia minta kamu beri satu sebab atau dua sebab. Berikan sebab. Kenapa? Kenapa? Sebab susunan diod dipincang songsang. Bila susunan diod dipincang songsang, apa yang berlaku? Lapisan susutan itu semakin melebar. So itulah contoh apabila diod dipincang songsang. Okey, kita tengok D pula. Kita tengok soalan D. Apakah pengubahsuaian yang perlu dilakukan untuk mendapat output yang berbeza dari pemerhatian anda DC? Tadi kamu perhatikan lampu tak menyala, betul tak? Kenapa? Sebab diod tu dipincang songsang, betul tak? Jadi kalau kamu nak dapatkan output yang berbeza, iaitu kamu nak dapatkan lampu itu dalam keadaan menyala. Macam mana kamu nak pastikan lampu itu menyala? Agak-agaknya macam mana? Betul tu. Kita kena pastikan diod itu dipincang ke depan. Jadi kita boleh sangsangkan sambungan diod menjadi pincang ke depan. Macam mana agaknya dipincang ke depan? Sambungan dia mestilah ataupun kita songsangkan kedudukan terminal bateri. Jadi pilih salah satu. Positif dengan P, negatif dengan N. Kita tengok satu contoh yang berkaitan dengan rektifikasi gelombang penuh. Rajah menunjukkan 1 liter rektifikasi gelombang penuh yang mengandungi komponen X yang disambungkan kepada bekalan arus ulang-alik dan osiloskop sinar katod. Surihan pada skrin OSK dipaparkan seperti rajah apabila suis dihidupkan. Jadi kita ada arus ulang-alik kat sini. Kita ada arus ulang-alik kat sini dan juga kita ada 4 komponen yang sama yang perlu diletakkan di situ. Jadi soalan dia adalah lengkapkan lita dengan melukis komponen X pada ruang yang disediakan.
So tadi kita dah tengok tentang diod. Diod ni dia boleh digunakan sebagai rectifier. Apa itu rectifier? Dia ada rektifikasi gelombang separuh dan juga rektifikasi gelombang penuh. Rectifier dia boleh menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Jadi kita gunakan 4 diod dekat situ. Dan proses itulah yang kita namakan sebagai rektifikasi. Okey, so kita ada 2 jenis rektifikasi, rektifikasi gelombang separuh, rektifikasi gelombang penuh. Okey, yang ini adalah satu contoh rektifikasi gelombang penuh. So bagaimana kita nak lukiskan komponen ini? Apa caranya? Okey, so kita boleh lihat arah pengaliran arus. Cuba lihat pada rajah itu ya. So untuk separuh kitaran pertama dekat atas tu, okey, dekat atas tu A adalah lebih positif daripada yang bahagian bawah B tu. Okey. Lita dekat atas adalah lebih positif daripada lita di bawah. Jadi apa yang berlaku bila lita di dekat atas tu lebih positif daripada bawah? So diod tu dia akan membenarkan arus mengalir. So cuba tengok arah pengaliran arus. Situ arah pengaliran arus ke atas, kemudian ke kanan, kemudian bahagian itu. So nampak tak? Ini adalah susunan diod dipincang ke depan. Kemudian dia akan lalu kat mana? Dia akan lalu kat perintang. Okey, diod dia membenarkan arus tu melalui kat perintang. Arahnya mana? Arahnya ke bawah. Kemudian ke kiri. Ini adalah arah pengaliran arus. Okey, dia nak arus tu mengalir di sini. Okey, jadi perlu lalu bahagian atas atau bahagian bawah. Tentu sekali di bahagian bawah ni. Ini adalah susunan diod dipincang ke depan. Kemudian kembali ke B. Ini B ya, ini A, ini B. Okey. So nampak tak? Kamu boleh draft tak bagaimanakah lukisan diod kita? Lukisan ini mestilah diod dipincang ke depan. Sebab arus mengalir. Jadi bagaimanakah arah diod kita? Betul. Itu adalah arah diod kita. Okey, kamu dah betul 2. Okey, now cuba lihat pula untuk separuh kitaran yang kedua dekat B sini ya. Okey, untuk separuh kitaran yang kedua dekat B itu adalah lebih positif daripada A. Maka apa yang berlaku? Arus dia akan mengalir di sini, di sini. Nampak tak? Sini adalah susunan diod dipincang ke depan. Jadi dia akan membenarkan arus tu melalui perintang pada arah yang sama. Pada arah yang sama. Jadi arah dia ke mana? Tadi arah perintang ke bawah. Jadi nampak tak? Arah arus yang lalu melalui perintang juga adalah sama, ke bawah. Okey. So dia nak kembali. Cuba lihat di sini. Dan kemudian ini adalah susunan diod dipincang ke depan. Kembali ke terminal A. Okey. Kamu dapat agak tak bagaimanakah arah lukisan diod? Ya, betul. Ini adalah susunan diod dipincang ke hadapan. Jadi ini adalah lukisan diodnya. Jadi beginilah lukisan bagi komponen X pada ruang yang disediakan. Adakah kamu perlu hafal lukisan ini? Tak boleh. Lukisan ini bukan untuk dihafal. Kamu harus faham bagaimanakah pengaliran arus dalam rektifikasi gelombang penuh. Arus yang melalui perintang adalah sama. Okey. Jadi, seterusnya, satu kapasitor kemudiannya disambungkan secara selari dengan perintang. Lakarkan surihan yang ditunjukkan pada skrin osiloskop sinar katod.
Okey, now apa yang berlaku kalau kita letakkan satu perintang? Apakah fungsi perintang? Tadi kita tahu melalui rektifikasi gelombang penuh, maka ini adalah corak surihan bagi output yang terhasil dalam proses rektifikasi gelombang penuh. Okey, tapi bila kita letakkan kapasitor, kapasitor tu digunakan untuk meratakan ataupun menjadikan arus atau beza keupayaan itu lebih stabil. Output daripada litar rektifikasi boleh diratakan dengan menggunakan kapasitor. Jadi bila kita gunakan kapasitor, apa yang berlaku? Okey, lihat. Okey, apa yang berlaku? So bila arus mengalir, apa yang berlaku? Kapasitor tu akan dicaskan. Okey, tapi bila arus tidak mengalir pada kita yang kedua, maka kapasitor itu akan dinyahcaskan. Maksudnya tenaga yang tersimpan tadi, dia akan digunakan untuk apa? Dia akan digunakan untuk menstabilkan arus. Sebab tu kita nampak tak apa yang berlaku? Okey, arus itu atau beza keupayaan itu telah diratakan. Maka lakarkan surihan yang ditunjukkan pada skrin OSK bila kita gunakan kapasitor. Apa yang kamu faham bila kita gunakan kapasitor? Bila kita gunakan kapasitor, arus tu akan diratakan. Jadi ini adalah dia punya surihan. Okey, bagaimana kalau kita nak jadikan ia lebih rata? Menggunakan kapasitor nilai kapasitans yang lebih tinggi. Bila nilai kapasitansnya lebih tinggi, maka apa yang berlaku? Nilai kapasitans bertambah, maka beza keupayaan itu akan jadi lebih rata. Okey, kita lihat contoh soalan yang berikutnya. Jelaskan bagaimana kapasitor digunakan untuk meratakan arus. Kita bagi 2 markah. First tadi apa yang saya kata? Cas. Simpan cas. Kapasitor dia akan menyimpan cas bila arus mengalir. Yang kedua, apa yang berlaku? Nyah cas. Nyah cas tu kat bila? Kapasitor dia akan mengenyah cas apabila arus tidak mengalir. Tenaga yang disimpan dalam kapasitor tu tadi, dia akan mengekalkan beza keupayaan merentasi perintang. Keyword kita apa? 1, arus mengalir, simpan cas. 2, arus tak mengalir, nyah cas. Yang ketiga, tenaga yang disimpan tu akan mengekalkan beza keupayaan merentasi perintang R. Jadi, cikgu harap kamu dapat memahami tajuk ini dengan sebaik-baiknya. Ingatnya, untuk soalan rektifikasi, pelajar sama sekali tak boleh hafal kerana kedudukannya akan jadi berbeza-beza. Situasinya akan jadi berbeza-beza. Apa yang pelajar boleh buat? Fahamkan. Jika pelajar boleh fahamkan konsep dengan baik, maka pelajar dapat jawab setiap soalan dengan setiap contoh yang berbeza-beza. Jangan sesekali hafal. Kerana bila kamu hafal, bila keluar fenomena atau situasi yang berbeza-beza, kamu takkan dapat jawab soalan itu dengan sebaik-baiknya. Ingat ya, yang penting pelajar fahamkan konsep. Bila keluar saja apa-apa soalan, relatekan soalan tersebut dengan konsep yang telah dipelajari. Cikgu harap kamu dapat menjawab soalan ini dengan sebaik-baiknya. Okey murid-murid, itu saja perkongsian pada kali ini. Cikgu doakan semoga semua urusan kamu dipermudahkan.
Bagaimana untuk berjaya? Saya kongsikan tips. 1, fahamkan konsep. 2, buat banyak latihan, praktis makes perfect. Yang ketiga, teknik menjawab. Dan yang keempat, barulah berdoa dan juga bertawakal. Ingat, never give up ever. Pastikan kamu takkan pernah menyerah. Semoga kamu semua mendapat straight A+ dalam SPM 2021. All the best.